What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Episod kali ini tentang GKP 3.0. Mungkin ada di antara korang masih tertanya-tanya lagi bagi korang penerima GKP 1.0 dan juga 2.0, adakah aku dapat ataupun tidak. Tapi sebelum tu, bagi korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan like video ini. Juga jangan skip video ini kerana info ini adalah begitu penting untuk korang dengarkan dan fahamkan. Sebelum ini, Tengku Zafrul ada maklumkan melalui statementnya yang berbunyi, setiap PKS Micro yang layak akan menerima bantuan one-off GKP 3.0 sebanyak RM1,000. Penerima sedia ada GKP 1 dan juga 2 akan menerima bayaran tambahan RM1,000 tanpa perlu membuat permohonan baru. Bagi PKS Micro yang tidak pernah menerima GKP sebelum ini, permohonan GKP 3.0 akan dibuka secara dalam talian melalui portal GKP, iaitu website yang aku ada sediakan di ruang description di bawah mulai 1 hingga 15 April 2021. Based on ini punya kenyataan, kalau kita tengok tajuknya GKP 3.0 akan manfaatkan hampir 1.2 juta PKS Micro dengan peruntukan 1.2 bilion. Kenyataan ini adalah fokus kepada bayaran GKP 3.0 sahaja. Kalau kita tengok statement tadi permulaannya, penerima sedia ada GKP 1.0 dan juga 2.0 akan menerima bayaran tambahan. Ini bukannya GKP tambahan, ini GKP 3.0. Maksudnya tambahan bagi mereka yang telah dapat GKP permai sebelum ni ataupun GKP tambahan, mereka dapat tambah lagi GKP 3.0. Inilah kenyataan yang dimaksudkan oleh Tengku Zafrul. Maka di sini, tanpa mereka perlu melakukan permohonan baharu. Maksudnya, automatically mereka akan dapat, seperti mana mereka dapat GKP tambahan, begitu juga mereka akan dapat 3.0. Ini khas bagi penerima GKP 1.0 ataupun GKP 2.0. Sebab apa? Sebelum ini statement aku ada maklumkan tentang mereka ini tidak dapat. Kerana GKP 1.0, mereka tak dapat pun GKP 2.0. So, ingatkan situasi ini tetap sama. Tapi berbeza sebenarnya. Bagi korang yang tidak tahu apa itu GKP, iaitu Grant Khas Prihatin, ini maksudnya bantuan bagi perusahaan kecil, sederhana mikro yang berkelayakan serta bantuan kewangan tambahan, yang mana mereka sebelum ini telah dapat GKP 1 adalah RM3,000 dan GKP 2 RM3,000. Tetapi berbeza dengan GKP 3.0, mereka hanya dapat RM1,000 sahaja. Jom kita tengok siapakah yang betul-betul layak sebenarnya. Yang pertama, penerima GKP 1 dan juga 2. Mereka ini adalah layak untuk dapatkan GKP 3.0. Dan kelayakan yang kedua adalah pemohon yang baharu. Ini adalah bagi korang yang tidak pernah lulus sebelum ni ataupun tak pernah mohon sebelum ni, maka korang boleh buat permohonan start 1 hingga 15 April 2021. Yang mana korang boleh buat permohonan menerusi website yang aku ada sediakan di ruang description kat bawah. Dan untuk pengetahuan korang, bagi korang yang dah buat permohonan nanti, keputusan semakan boleh dilakukan pada awal bulan Jun 2021. Tapi ini tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Bagi permohonan baru GKP 3.0, siapa yang layak sebenarnya? Adakah syarat-syarat dia sama seperti sebelum ini? Jom kita tengok yang pertama. Bukan penerima GKP 1 dan juga 2. Dan yang kedua, pemohon mestilah warga negara Malaysia sahaja. Tak boleh negara luar. Yang ketiga, pemohon mestilah menjalankan perusahaan kecil, sederhana, PKS Micro seperti berikut. Yang pertama, jumlah jualan ataupun perolehan tahunan adalah kurang daripada RM300,000. Yang kedua, jumlah pekerja sepenuh masa tidak melebihi 4 orang dan tidak termasuk pemilik syarikat tersebut. Dan yang paling penting sekali, yang keempat, mestilah berdaftar dengan agensi-agensi seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM sebelum atau pada 28 Februari 2021 ataupun telah daftar melalui pihak berkuasa tempatan iaitu PBT ataupun Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM sebelum ataupun pada
28 Februari 2021. Dan yang terakhir, masih aktif lagi perniagaan korang. Dan ingat guys, jika permohonan GKP 3.0 telah dibuka bermula 1 April, pastikan korang masukkan akaun bank yang aktif. Dan akaun itu mestilah akaun sendiri, bukannya akaun syarikat. Jika korang gagal masukkan, proses pembayaran akan gagal dan bayaran akan terbatal. So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang perkara ini. Bagi korang yang belum subscribe channel aku Sains Sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan like video ini guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.